Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama dengan Ustaz di dalam kelas Bahasa Arab tahun 2. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas kita baca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk minggu ni kita sambung pelajaran bahasa Arab kita dalam buku teks ni, muka surat 4. Okey, sebelum tu Ustaz akan murajaah pelajaran yang lepas berkaitan tentang perkataan yang bermula dengan huruf lam. Huruf lam. Okey, perkataan yang pertama di dalam buku teks tersebut, perkataan pertama ialah lahmun. Lahmun bermaksud daging. Okay. Lahmun, daging. Okey, sama-sama dengan Ustaz ulang, lahmun, daging. Kalimah yang kedua ialah libasun. 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 Maksud libasun ialah pakaian. Libasun, pakaian. Kalimah yang ketiga ialah lughatun. Lughatun. Ulang sama-sama dengan Ustaz. Lughatun. Lughatun bermaksud bahasa. Okey, perkataan yang keempat lisanun. Sama-sama dengan Ustaz. Lisanun. Lisanun. Lisanun bermaksud lidah. Okey. Lisanun bermaksud lidah. Perkataan yang kelima ialah qalamun. Qalamun. Qalamun bermaksud pen. Yang perkataan yang keenam ialah jamalun. 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 Jamalun bermaksud unta. Okey, kita sama-sama dengan Ustaz kita ulang daripada perkataan yang pertama hingga yang keenam. Lahmun, daging. Libasun, pakaian. Lughatun, bahasa. Lisanun, lidah. Qalamun, pen. Jamalun, unta. 6 perkataan ni yang minggu lepas kita belajar berkaitan tentang qasir, bacaan pendek, tawil, bacaan panjang, dan juga sakinah ataupun musyaddadah, huruf yang berbaris mati ataupun huruf yang berbaris sabdu. Perkataan lahmun, libasun, lughatun, lisanun, qalamun dan jamalun. Perkataan ataupun huruf lam. Huruf lam pada 6 perkataan ini adalah huruf lam yang dibaca dengan bacaan yang pendek. Qasir, dalam bahasa Arab panggil qasirun. Baca dalam keadaan dengan bacaan yang pendek. Lahmun, libasun, lughatun. Okey. Yang kedua pula kita belajar muka surat yang ketiga berkaitan tentang tawilataini. Maknanya kita belajar berkaitan tentang sebutan huruf yang panjang dan juga huruf yang sakinah berbaris mati dan juga huruf yang musyaddadah. Okey. Tengok muka surat yang ketiga. Perkataan filun
filun bermaksud cili. Filun, lam tersebut, huruf lam tersebut berbaris mati, maka perkataan lam tersebut dimatikan, huruf lam tersebut dimatikan. Jadi bacaannya ialah filun, cili. Okey, perkataan yang kedua fallahun. Fallahun, lam tersebut berbaris sabdu. Okey, jika kita jumpa perkataan ataupun huruf yang berbaris sabdu, maka huruf tersebut menjadi berasal daripada dua huruf. Huruf yang bersabdu asalnya ialah dua huruf. Huruf yang pertama berbaris mati, huruf yang kedua berbaris hidup, sama ada baris atas, baris bawah ataupun baris hadapan. Sama ada baris dhammah, fathah atau kasrah. Dhammah ialah berbaris hadapan, fathah adalah berbaris atas, kasrah adalah berbaris bawah. Okey, fallahun, tengok perkataan fallahun. Lam pertama mati berbaris sakinah, berbaris mati, dan lam yang kedua berbaris fathah, berbaris atas. Maka bila digabungkan dia menjadi lam yang bersabdu, fallahun. Okey, yang ketiganya ialah perkataan lam yang ditambah dengan huruf alif, waw dan ya, maka lam tersebut menjadi panjang. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan, fallahun bermaksud petani. Fallahun bermaksud petani ataupun peladang. Petani lah kita boleh panggil sebagai fallahun, ialah petani. Okey, yang ketiga ialah lam di hadapannya ada ditambah dengan huruf waw, mati di hadapan, maka lam tersebut menjadi bacaannya panjang. Lubia. Jika ada ditambah dengan alif, waw atau ya, maka perkataan tersebut perlu dibaca dengan bacaan yang panjang. Lubia bermaksud kacang panjang ataupun kacang buncis. Okey, boleh faham? Ini adalah ulangan daripada perkataan yang kita belajar minggu lepas. Sama juga pada minggu ni kita masuk muka surat yang keempat, berkaitan tentang huruf ya, dan kita akan belajar tiga jenis bacaan lah. Yang pertamanya ialah qasirun, mana bacaan yang pendek. Yang kedua tawilun, bacaan yang panjang. Yang ketiga ialah sakinah au musyaddadah. Okey, tengok perkataan yang pertama pada gambar tangan tersebut. Okey, ikut ustaz ya. Yadun bermaksud tangan. Ya berbaris atas, berbaris fathah. Maka ya tersebut dibaca dengan keadaan pendek. Yadun, tangan. Kalimah yang kedua ialah kalimah ya berbaris bawah, tayyibun bermaksud baik. Baik. Perkataan yang ketiga ya berbaris dhammah, buyutun bermaksud rumah. Rumah. Buyutun ini adalah perkataan yang bermaksud rumah, akan tetapi yang membawa maksud kepada banyak rumah. Buyutun, banyak rumah. Okey, perkataan yang keempat yanairu bermaksud Januari.
Yanayiru, Januari. Perkataan yang kelima berbunyi samaniyatun. Samaniyatun bermaksud 8. Samaniyatun, 8. Perkataan yang keenam Kursiun bermaksud kerusi. Kerusi. Okey, kita ulang balik daripada mula, perkataan pertama hingga perkataan yang keenam. Cuba ikut ustaz. Lepas ustaz baca, kita semua baca. Okey. Yadun, tangan. Okey, baca ya. Tayyibun, baik. Buyutun, rumah. Yanayiru, Januari. Samaniyatun, 8. Kursiun, kerusi. Okey, ini adalah huruf ya yang perlu dibaca dengan bacaan yang qasiratun, pendek. Kena baca dalam keadaan yang pendek. Okey, cuba tengok perkataan yang bawah tu, satu kotak yang bawah, istami'u wa umayyizu, makna dengar dan bezakan. Ustaz nak tanya. Okey, perkataan dalam kotak hijau tu, dalam daun hijau tu, yusa'idu. Okey, perkataan yusa'idu. Ustaz nak tanya, ya berbaris dhammah, yu tu dibaca dengan keadaan panjang ke pendek, qasirah atau tawilah. Qasirah ke tawilah? Okey, pandai dibaca dengan bacaan qasirah, iaitu pendek. Okey, perkataan yang kedua, yisun. Perkataan huruf ya berbaris kasrah, berbaris bawah, dibaca dalam keadaan qasirah atau tawilah. Qasirah ke tawilah? Panjang ke pendek? Pendek ke panjang? Jawapannya ialah qasirah, pendek, ya berbaris bawah. Seterusnya nasiya. Nasiya, ya berada di hujung perkataan, di hujung kalimah, berbaris fathah. Perlu dibaca dalam keadaan qasirah atau tawilah. Ya, qasirah, bacaan pendek, nasiya. Alhamdulillah, kita selesai untuk pelajaran yang pertama berkaitan tentang membaca huruf dalam keadaan qasirah, pendek. Okey. Kalau boleh, 6 perkataan yang bergambar di atas boleh hafalkan. Boleh hafalkan sebagai penambahan untuk perkataan bahasa Arab kita. Kalau boleh hafal. Okey, seterusnya kita masuk pada muka surat yang kelima. Kita masuk pada mahal berkaitan tentang huruf, bacaan huruf tawilah. Bacaan huruf tawilah iaitu panjang ataupun sakinah, huruf yang berbaris mati, ataupun musyaddadah, huruf yang berbaris sabdu. Okey. Perkataan pertama pada muka surat 5 tu ialah baitun. Baitun membawa maksud rumah juga. Baitun, rumah. Okey, ia tersebut berbaris sakinah, berbaris mati. Baitun. Jangan baca bayyitun, tak mau. Ia tersebut dah berbaris sakinah, kena dimatikan huruf ia tersebut. Baitun, rumah.
Perkataan yang kedua ialah bunniyun. Bunniyun. Ada dua huruf yang berbaris sabdu ataupun berbaris musyaddadah. Ingat, bila baris musyaddadah ataupun berbaris sabdu ni, maksudnya huruf tersebut ada dua huruf, berasal daripada dua huruf dan digabung menjadi satu huruf dan diberi tanda sabdu atau musyaddadah. Jadi bila ada huruf yang berbaris sabdu ataupun musyaddadah, maka huruf tersebut menjadi dua pecahan. Ingat, yang pertama ialah huruf pertama berbaris mati dan huruf kedua berbaris hidup, sama ada fathah, dhammah ataupun kasrah. Cuba tengok bunniyun. Okey, nun yang bersabdu yang pertama bunniyun, maknanya nun pertama berbaris sakinah mati dan juga nun yang kedua berbaris kasrah, berbaris bawah. Bunni, asalnya bunni. Okey, kita tengok itu huruf nun yang bersabdu. Kita tengok huruf ya yang bersabdu. Bunniyun, niyun. Okey, niyun maksudnya ada dua huruf ya. Yang pertama ya berbaris mati ataupun ya berbaris sakinah. Yang kedua ya berbaris dua di hadapan. Berbaris hadapan. Okey, bunniyun. Mana maksud bunniyun ialah binaan. Bunniyun. Okey, perkataan yang ketiga. Okey, ingat dua perkataan ni kita dah belajar berkaitan tentang huruf sakinah dengan huruf musyaddadah. Baitun, ia berbaris sakinah. Yang ya berbaris sakinah. Yang kedua ialah bunniyun, ya-nya berbaris musyaddadah. Yang ketiga ialah ya saminun. Ya saminun bermaksud pula ya saminun, ya tersebut perlu dibaca dalam keadaan tawilah, panjang. Sebab apa? Sebab ada huruf ziyadah, ada huruf tambahannya ialah alif. Jadi ya saminun. Okey, kita tengok pada kotak yang warna pink kat bawah tu. Kita tengok kotak pink kat bawah tu. Cuba bezakan. Okey, cuba cari perkataan ni, sama ada bacaannya tawilah ke, qasirah ke, musyaddadah ke, sakinah. Okey, boleh? Okay, kita cari sama-sama ya. Okay, perkataan yang pertama yang pink tu yun yu. Ya dan waw berbaris mati di hadapan, maka perkataan tersebut kita kena baca qasirah ke, pendek ke, ataupun tawilah. Tawilah sebab dia ada huruf tambahan waw. Okey, yang kedua ainun. Ya berbaris mati. Maksudnya bacaan tersebut ialah bacaan as-sakinah, bacaan yang mati, as-sakinah. Perkataan yang ketiga ialah jundiyun. Ya tersebut berbaris musyaddadah. Bila mana musyaddadah, ingat perkataan asalnya, huruf asalnya ada dua. Maknanya yang pertama berbaris mati, yang kedua berbaris dua di hadapan. Jundiyun. Bila mana kita jumpa huruf yang berbaris sabdu musyaddadah, kita kena baca dalam keadaan tekan sikit huruf tersebut. Contohnya jundiyun. Jundiyun maksud dia apa? Askar. Okey. Tengok kotak yang bawah tu, istami'u wa uhaddidu. Dengar dan kita tengok. Tengok. Bezakan di antara qasirah, bacaan qasirah
ataupun tawilah, ataupun sakinah, ataupun musyaddadah. Perkataannya ialah yuraji'u. Okey, perkataan yuraji'u, ya-nya berbaris hadapan, maksudnya berbaris dhammah. Bacaan tersebut qasirah ke tawilah? Qasirah, pendek. Okey, perkataan yang kedua yusufu. Yu tersebut, perkataan huruf yu tersebut, huruf ya tersebut mati dengan huruf waw, maknanya ada huruf ziyadah di hadapannya, iaitu huruf waw. Maka bacaan tersebut ialah bacaan qasirah ke tawilah. Ya, tawilah, yusufu. Perkataan ini yang ketiga raihanun. Ya tersebut berbaris sakinah, maka bacaan tersebut ialah bacaan as-sakinah, raihanun. Okey, yang ketiga ialah hadiyatun. Huruf ya tersebut berbaris musyaddadah. Bila berbaris musyaddadah, ingat huruf tersebut berasal maknanya pecah kepada dua huruf. Yang pertama huruf berbaris mati, yang kedua huruf berbaris hidup, sama ada atas fathah, kasrah ataupun dhammah. Okey, dekat sini ya tersebut berbaris, ya kedua tersebut berbaris fathah. Maksudnya perkataan tersebut ialah perkataan yang huruf tersebut ialah huruf al-musyaddadah. Hadiyatun. Kalau kita nak ceraikan hurufnya, jadinya huruf hal, ha, dal, ya berbaris mati, ya berbaris atas, dan juga ta marbutah berbaris dua hadapan. Hadiyatun. Itulah dia huruf lam yang sebelum ni, dan huruf ya hari ini kita belajar. Huruf ya yang membezakannya di antara bacaan qasirah, pendek, bacaan tawilah, panjang, atau bacaan yang as-sakinah, yang mati, atau perkataan musyaddadah yang bersabdu. Okey, kalau boleh, kalau tak faham boleh ulang balik video ni, tengok balik sama-sama bagi sampai faham bacaan qasirah, tawilah, sakinah, musyaddadah. Okey. Kalau tengok muka surat 6, muka surat 6 ni sebagai murajaah lah. Yatimun, hiya nuraja'. Maknanya kalau dalam buku aktiviti nanti kat rumah buka buku aktiviti bahasa Arab tahun 2, sila buat daripada muka surat awal yang hari tu sampai muka surat 5. Sampai muka surat 6. Sampai muka surat 6. Silap Ustaz, sampai muka surat 6. Sampai tajuk yang kita baca ni, hayya nuraji', muka surat 7 ni ialah mari sama-sama kita ulang kaji, buat guna tanah liat ni. Tak silap Ustaz, masa tahun 1 pun pernah buat kan. Okey, boleh. Buat latihan dalam buku aktiviti daripada muka surat 1 sampai muka surat 7. Boleh? Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Dan insya-Allah Ustaz akan kalau pembelajaran secara video ni saya rasa lebih baik, maka kita akan gunakan video lah. Ya, insya-Allah buat latihan dalam buku aktiviti daripada muka surat pertama hingga muka surat 6. Muka surat 7. Muka surat 7. Okey, saya rasa cukup sekadar tu. Kita akhiri kita punya pertemuan pada hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta fa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.